Sekejap, apa last kali kejap. Last kali apa? Mana? Oh, last kali apa ni? Oh, info business Yang mana bang info business tu? yang 3 bulan berapa juta bersama. Bukan, itu topik lain pula. Oh, topik lain yang ni yang info business siapa 5 tunggak utama kejayaan sebagai usahawan Shangho, tajuk saya yang ni. Oh, yang tu bang. Tak apalah. Okey, so bang okey apa-apa pun dipersilakanlah. Saya tak tahu ni apa benda ni. Saya pun nak tahu juga. Okey bang, dipersilakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dapat kita berkumpul lagi pada hari Jumaat yang mulia ini. Di mana kalau untuk orang-orang yang baru, sebenarnya hari Jumaat malam memang kita peruntukkan masa sebagai Zoom meeting macam ni. Okay, untuk kita belajar bersama. Jadi hari ini ada sedikit penambahbaikan yang mana sebelum ni kita ada testimoni. So hari ini untuk tim saya kami bawakan sharing daripada 2 orang daripada kumpulan kami, dan yang paling sebenarnya testimoni sebab nak bagi kita keyakinan, especially orang yang baru nak berkenalan dengan produk-produk Shangho. Jadi kalau kita tengok ada healing crisis, takut pada healing crisis, takut nak tambah dos. Jadi kita belajar daripada pengalaman orang. Okay, so kalau kita tak buat eksperimen tu sendiri, maka kita tidak akan dapat keyakinan tu. Okay, jadi sebenarnya produk Shangho ni pun kami dah gunakan selama 11 tahun. Since tahun 2012, iaitu pada anak saya, sejak anak saya pada umur dia 6 tahun sampai sekarang umur dia dah 17 tahun. Since daripada umur 6 tahun tu, yang sebelum tu selalu masuk hospital disebabkan demam, boleh dikatakan setiap 3 bulan sekali. Lepas kami dah kenal Lingzi, memang kami akan rawat dia kalau dia demam gunakan Lingzi. Since then, anak saya dah tak masuk hospital lagi lah. Jadi nampaknya hospital sudah kehilangan satu klien yang agak setia. Okay. Jadi kalau kita betul-betul nak sihat, sebenarnya kalau nak ikutkan, kita tak perlukan hospital. Okay. Bukan maksudnya kita anti hospital, bukan. Ada masa-masanya memang kita perlukan hospital pada ketika, terutamanya pada waktu kecemasan. Okay. Especially kalau kita accident ke atau nafas hilang ke, sesak nafas ke, memang kita perlukan hospital. Okey, untuk merawat orang cakap simptom ataupun keadaan yang kritikal tu. Okey, tapi untuk merawat kita perlukan holistic punya approach. Okey, sebab kita tahu yang ubat hospital bukan untuk merawat apa-apa penyakit. Sebab itu kalau kita perasan boleh dikatakan tak adalah ubat hospital yang boleh merawat. Tanya je lah penyakit yang biasa kita dengar, contohnya macam diabetes ke ataupun darah tinggi ke. Memang akan doktor cakap kena makan ubat hospital sampai ke akhir hayat. Okay? Jadi kalau sekiranya betul benda tu ubat yang boleh merawat kita, sepatutnya kita makan ubat tu, penyakit kita makin pulih. Tapi mengikut pengalaman saya, selama saya tengok orang dekat luar sana, digunakan rawatan hospital, makin lama makin bertambah ubat, makin lama banyak organ yang makin rosak. Okay? Sebab tu kalau dulu tak dialisis, doktor kata kita ada masalah stage 1, stage 2, tiba-tiba kenapa jadi naik dia punya stage 2 sampai stage 5, kena dialisis apa semua. Sebab salah satu dia ialah bukan saja kerana kita tak menjaga kita punya lifestyle ataupun pemakanan, tetapi kita menggunakan ubat-ubat yang berasaskan kepada bahan kimia. Okay? So dekat sini kita semua belajar daripada pengalaman. Masing-masing ada jalan ceritanya sendiri. Sebab tidak ada manusia dalam dunia ni yang kebal daripada penyakit. Okay? Jadi kita kena pandai memilih. Jadi kalau nak jadi seorang yang pandai memilih, kita perlukan ilmu. Setuju tak saya cakap? Nampaknya semua dah terangguk-angguk. Setujulah tu. Okey, jadi tugas saya hari ini, tadi cerita tentang produk. Okey, jadi tugas saya hari ini ialah membincangkan tentang info perniagaan. Okey, jadi bagi siapa yang nak menjadikan, yang berhajat untuk menjadikan Shangho ini sebagai platform untuk menjalankan perniagaan, mungkin boleh teruskan mendengar ucapan saya ataupun saya punya session seterusnya selepas ini. Okey. Untuk pengetahuan,
saya dan isteri saya iaitu Puan Yuli dah jadikan Shuanghu ni sebagai carrier sejak tahun 2018, akhir tahun 2018. Jadi tahun ni adalah tahun yang almost tahun yang kelima. Okay? Dan kami sudah menikmati income dan masa yang sangat, orang cakap sangat best. Sebab kerana apa? Sebab dekat JTF sendiri, iaitu kumpulan kami, Journey to Freedom. Okay, kalau you tengok lambang JTF belakang ni, okay, itu adalah kita orang punya logo. Okay, saya dan isteri yang sebagai orang cakap sebagai mentor, memang dah tetapkan sistem yang kami gunakan untuk ejen-ejen di bawah kami. Okay, supaya apa? Dan kami terapkan kepada downline-downline kami supaya apa? Supaya dia tak menjadi susah. Bisnes ni tak menjadi susah bagi dia. Sebab tu dekat macam kami sendiri, bisnes ni memang satu perniagaan yang sangat mudah. Okay. Kenapa jadi mudah? Sebab bisnes ni daripada awal kita dah buat dengan cara yang betul. Okay. Bila dah buat dengan cara yang betul, semua orang masih boleh menjalankan tanggungjawab masing-masing. Okay. Dan kita tak perlu nak handle semua benda. Handle semua benda maksudnya buat order untuk customer, okay, buat order untuk downline, nak kena entertain downline punya isu masalah kesihatan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita train kita punya downline, okay, untuk jadi orang yang pandai. Jadi bila maksudnya bila semua orang pandai macam mana nak handle masalah kesihatan masing-masing, dan dia orang dah tahu dah apa produk nak kena pakai. Okay, jadi hari ini sebenarnya info business ni saya nak sharekan saya punya slide. Okay. Jadi saya dekat sini, saya nak sharekan tentang 5 perkara. Nampak tak saya punya slide? Of course boleh nampak kan? Mana ni? 5 tunggak utama kejayaan sebagai usahawan Shuanghu. Ini maksudnya berdasarkan pemerhatian saya dan isteri. Dan kami laksanakan dalam kumpulan kami. Okay? Jadi mungkin yang ini mungkin you all boleh belajar macam mana nak buat. Jadi bukan saja daripada grup saya juga, you mungkin boleh belajar daripada pengalaman kami. Okay? So benda-benda langkah kamu sebagai ejen Shuanghu ataupun usahawan Shuanghu, perkara yang pertama sebelum kita nak approach, langkah utama yang kita nak approach kita punya customer, kita kena membina kepercayaan customer kita melalui repo yang betul. Tahu tak repo tu apa? Repo tu maksudnya, apa dia? Apa tu? Repo? Repo. Oh, tak tahu. Kalau ejen insurans dia kena tahu. Irna, tahu tak? Macam kita nak pecahkan ais lah kan. Oh, Kita nak sembang-sembang dulu. Tak adalah terus terjah dia. Kita nak tahu dia punya interest apa, repo lah tu. Repo ni macam cakap-cakap kosong lah. Okay. Bonding lah. Bonding lah. Supaya apa? Supaya kita ada bonding dengan kita punya customer ataupun kita punya prospek lah. Jadi kita banyak persoalan yang kita boleh tanyakan. Contohnya macam tanya pasal family, tanya pasal hobi ke, tanya pasal isu semasa. Jadi sebenarnya antara kita dengan kita punya customer tu, dia ibarat stranger. Maksudnya ada macam dinding yang memisahkan kita. Jadi kita nak runtuhkan dinding tu supaya kita boleh get along dengan kita punya customer. Okay? Dulu saya belajar dekat Public Mutual dulu, dia orang kata no repo, no right to sell. Faham tak maksudnya? Kalau selagi tak ada repo yang betul, yang maksudnya dia betul-betul serasi dengan kita, kita tak boleh menjual produk kita. Selagi itu kita tak boleh menjual produk kita. Jadi bila dia dah serasi, dia dah okey, dia dah boleh get along dengan cara kita, barulah kita boleh cadangkan produk ataupun cerita tentang kesihatan ke dan sebagainya. Jadi benda tu baru senang dia nak terima dalam kepala dia. Sebabkan kerana dia dah menerima kita sebagai orang yang dikenal lah, maksudnya dia ada something knowledge tentang diri kita. Okey? Lagi apa? Kita kena mengenal pasti keperluan customer kita. Okey? Ini ada satu masalah ni. Kadang-kadang kita jual produk, kita tak tahu apa keperluan customer kita. Kan? Sebab apa? Kenapa kita kena kenal pasti keperluan? Kalau kita nak beli sesuatu produk, kita kena tahu masalah kita, betul tak? Contohnya kalau orang tu ada, macam kita ada masalah sembelit, kita kena tahu ada produk sembelit yang boleh membantu kita. Macam-macam ada produk sembelit kat luar sana, betul? Selain daripada probiotik, mungkin boleh pakai julap dan sebagainya. Jadi kalau kita tak kenal pasti masalah keperluan dia, mungkin kita akan tersalah bagi produk yang mungkin tak boleh menyelesaikan masalah dia pun.
Jadi dekat sini adalah satu keperluan, kita kena find out ataupun kita kena buat research sikit tentang keperluan dia. Okay. Dan kalau lagi satu, kalau sekiranya dia tak ada keperluan langsung sekalipun, katalah dia memang seorang yang sihat, jadi kita tanggungjawab kita pula untuk membangkitkan keperluan dia kepada kita, kepada produk-produk kita. Itu adalah tugas kita. Jadi sebenarnya kalau nak ikutkan, bila dah ada keperluan tu, kita tak perlu paksa, dia orang sendiri yang akan beli produk tu. Best tak macam tu? Sebab tu kalau kami punya customer ataupun kami punya downline, memang kami akan sampaikan ilmu kesihatan supaya dia faham sendiri apa yang dia perlu. Dan biasanya selepas presentation tu, saya tak perlu nak cakap banyak dah. Dia orang dah tahu sendiri dah apa sebenarnya produk yang kena beli. Sebab dia dah tahu dah benda tu dia perlu. Okay, contohnya macam probiotik lah, dia ada masalah sembelit kan, saya tak payah cakap dah dia kena beli lactoberry, dia dah tahu dah keperluan dia memang kena beli. Kan, lagi bagus kalau dia dah tahu dos berapa banyak dia nak kena makan. Paling tidak pun dia akan tanyalah berapa nak kena makan. Itu sajalah. Okay, lepas tu melahirkan rasa minat dan membetulkan fikiran atau persepsi yang salah. Okay, ini adalah tanggungjawab kita sebagai ejen Syuangho ataupun kita usahawan Syuangho. Kita kena, kalau kata sekiranya kalau kita nak membesarkan network kita ataupun kumpulan kita kena lahirkan rasa minat. Okay, maksudnya downline kita tu kepada Syuangho. Okay, dan kita juga bertanggungjawab untuk membetulkan fikiran ataupun persepsi yang salah tentang Syuangho ataupun apa kaitan tentang Syuangho. Okay, contohnya macam banyak orang kat luar sana, dia memandang enteng atau memandang buruk tentang perniagaan multi-level marketing. Sebab biasanya orang akan katakan multi-level marketing ni adalah Ponzi scheme ke ataupun scheme cepat kaya dan sebagainya. Jadi kita sebagai usahawan Syuangho takkan nak biarkan macam tu. Jadi kita ada tanggungjawab tu untuk membetulkan persepsi tu. Supaya apa? Supaya dia orang boleh agree pada dia. Bukan kita nak ajak gaduh, tapi kita ajak dia ke Syuangho dan kita sama-sama berdiskusi. Okay? Dan kita berikan fakta-fakta yang betul supaya dia boleh membetulkan persepsi yang salah tu. Okay? Jadi selepas tu kalau dia tak nak percaya ataupun tak percaya tu, kemudian cerita. Okay? Semua tu saya rasa kita cuma ada boleh bagi petunjuk. Yang selebihnya Allah yang memberi hidayah. Okay? Jadi kita kena bantu sampaikan. Okay? Sampaikan maksudnya persepsi yang betul kepada orang di luar sana. Okay? Lagi apa? Kita kena power kita punya downline, datang ke meeting, okay? Dan juga kita kena selalu buat home meeting bersama-sama dengan kita punya downline dan juga upline. Okay? Ini kena selalu ajak lah. Jadi orang-orang yang selalu saya nampak macam Iskandar, macam Irna, okay? Macam Anissa, macam Nia, okay? Sekarang ni kalau lakukan grup JTF ni, sampai bilik kaca tu pun dah tak muat dah. Kan? Mungkin lepas ni saya nak kena ambil dewan yang lebih besar sikit. Macam tu kan. Okay, sebab masing-masing dah faham. Okay, nombor 5, memimpin mereka dan tunjuk ajar bagaimana hendak bermula. Ini ada satu isu juga. Sebab kadang-kadang bila kita nak ajar orang tu bisnes, tapi kita sebagai upline, kita sendiri pun tak tahu macam mana nak ajar dia orang macam mana nak bermula. Kan? Jadi bila ada masalah timbul macam ni, nanti downline kita main ikut suka dia je, nak mula ikut cara dia je. Contohnya macam recruit ataupun sponsor orang ramai-ramai, tapi lepas tu dia tak tahu nak buat apa. Problem juga tu. Sebab apa? Mengikut pengalaman saya, orang-orang yang macam ni, kalau dia terus continue buat macam ni, dia punya network akan runtuh. Runtuh dalam tempoh yang sangat pendek. Okay? Sebab apa? Sebab dia tak faham. Bukan sekadar rekrut je nak kena buat, ada kerja lain nak kena buat selain daripada belajar dan sebagainya. Yang itu sebab tu kena datang kelas. Okay, saya selalu ingatkan downline saya punya anak saya, cucu cicit saya, datang kelas dan belajar, kita ajarlah macam mana nak buat. Tapi kalau you tak datang belajar, macam mana lah you nak tahu? Betul tak? Takkanlah guru nak pergi cari anak murid. Kan? Sepatutnya anak murid datang jumpa cikgu. Kan? Itu yang sebaik-baiknya. Kami pun tak charge apa-apa fees untuk datang kelas. Okay, semuanya adalah percuma. In fact, office Syuangho tu pun percuma. Boleh buat meeting anytime yang you nak. Okay? Jadi yang keenam, memberi inspirasi, memupuk dan menaikkan semangat. Okay? Maksudnya kita sebagai upline, kita kena ada kebolehan. Okay? Beri inspirasi. Jadi bukan sekadar memberi inspirasi, tapi diri dia sendiri pun adalah satu inspirasi kepada downline dia. Untuk dia jadi seperti upline dia. Kan? Macam saya, inspirasi saya ialah Kak Ina sendiri. Bagaimana seorang ibu seperti Kak Ina ni, yang kerja dia
Bukan sekadar ejen Chuang Ho ataupun usahawan Chuang Ho, tapi dia dah buat kerja yang lain juga pada satu masa yang sama. Beliau juga adalah seorang lecturer di universiti apa ya? Universiti Melaya. Lecturer fizik yang masih mengajar sampai sekarang. Okey? Dan dalam proses untuk dapatkan PhD lagi, kan. Saya tak pasti sama ada PhD tu masih continue, betul lah Kaina. Ada Kaina sekarang. Wallahu alam. Okey. Mungkin dalam proses untuk dapatkan PhD dan beliau ada Masih dan doakan Kak Ina dapat submit 20 Ogos ni. Allah. Amin kan. Memang betul nak dapatkan PhD kan. Dengan lepas tu kena handle lagi dengan anak yang ramai. Jadi sebab tu dalam grup saya, okey, ada ibu-ibu muda ni siap bawa anak pergi kelas kan. So jangan pelik. Sebab dia orang nampak Kak Ina boleh buat, kenapa dia tak boleh buat? Jadi kita banyak kadang macam-macam alasan lah. Kita cakap alah ada anak lah lagi sekolah apa semua. Memang betul, kita faham. Tapi sebenarnya kalau kita cuba uruskan, kita manage kita punya kelemahan ataupun kita punya kekangan tu dengan betul, insya-Allah kita akan boleh usahakan untuk adakan kelas untuk orang yang ada masalah macam ni. Okay, it's just that you nak ataupun tak nak je. Okay, contoh macam kami ada downline yang mungkin tak boleh jumpa hari weekdays, kita akan cuba usahakanlah jumpa hari weekend. Betul tak? Tak ada alasan. Lepas tu kalau still bagi alasan, dan kita tak tahu macam mana nak tolong. Okay, dia sebenarnya kena win-win, maksudnya 50-50 lah. Maksudnya upline kena bagi 50% dia punya effort, you pun kena ada effort juga daripada you. Dia tak akan boleh upline suka-suka dia nak pergi effort dia semua sekali daripada upline, no. Saya orang macam ni kalau biasanya saya berikan KIV dululah. Saya akan cari orang yang betul-betul nak, baru saya akan train. Okey. Yang ketujuh, sentiasa positif dan bersemangat untuk menjadi magnet menarik prospek untuk menyertai perniagaan Chuang Ho. Okey, yang ini kita sendiri kena jadi contohlah. Contoh orang-orang yang berpositif, orang yang semangat, orang yang ada minda yang kuat, barulah orang akan tertarik untuk join buat perniagaan Chuang Ho. Okey? Ini adalah 7 perkara utama yang kena buat. Jadi apakah dia tugas hakiki sebagai usahawan Chuang Ho? Okey, yang pertama dia kena menajamkan kebolehan dia dan ilmu. Okey? Tambah ilmu lah. Kebolehan tu maksudnya skill dia kena buat barulah boleh dia ada skill tu. Contohnya macam dia tak pandai bercakap, okey, dia takut bercakap kat depan. Dan dia kena paksa bercakap kat depan lah, barulah dia ada kebolehan tu. Selagi you tak boleh bercakap dekat depan, selagi you tak pergi ke depan untuk bercakap, memang you takkan ada kebolehan tu. Dia maksudnya benda yang praktikal. Setiap orang melalui jalan yang sama. Jadi sebab tu saya ingin memberikan penghargaan kepada Iskandar. Jadi saya kata, okey, kita bagi peluang pada Iskandar untuk jadi MC. Dia kata, okey, yes, no problem. Jadi itu dia ciri yang maksudnya dia kata say no. Memang saya tak ada dengar say no daripada dia. Dia tak pernah cakap no pun. Dia akan kata okey, yes. Kan? Maksudnya cabaran tu dia ambil supaya dia boleh menajamkan skill dia. Jadi masing-masing kena ambil peluang untuk bercakap. Selagi you tak ambil peluang, sampai bila-bila pun you tak akan bercakap. Itu salah satu contoh. Okey. Lagi yang kedua, menjalankan aktiviti penjualan runcit dan penajaan. Ini kena faham. Bukan maksudnya kita hanya pandai menjual, kita juga kena sponsor orang yang nak kita jadikan customer tu. Okey. Kenapa kena sponsor? Sebab kita nak dia maintain dengan kita sampai bila-bila. Dia sebenarnya macam ni. Customer ni dia boleh pergi dekat siapa dia nak beli. Contoh dia nak beli kat Shopee ke, dia nak beli dekat jiran dia ke, mungkin makcik dia tiba-tiba dia tahu yang makcik dia ada buat Chuang Ho, kan? Dia boleh beli dengan sesiapa saja yang dia suka. Tapi kalau you taja dia, masa you sponsor, you jadi upline dia tak boleh pergi mana-mana. Dia mesti akan beli daripada you. Sebab apa? Sebab daripada you saja dia boleh dapat harga member, dan dengan pada you saja dia boleh dapat kumpul point PV tu untuk dapatkan dia punya bonus. Jadi you nak pilih cara yang susah ke ataupun cara yang senang? Cara yang dah ditetapkan oleh company ni memang dah betul-betul terbukti. Janganlah pandai-pandai nak buat cara sendiri. Okey? Saya tak marah. Saya cuma mengingatkan aja. Kan? Ada sebenarnya dulu downline saya dulu yang macam tu. Okey, dia kumpul orang ramai-ramai beli daripada dia, dia jual harga member juga tu. Saya tak faham tu kan, harga member dia bagi pada orang yang bukan member. Sebenarnya tak boleh. Kita tak boleh jual produk pada harga member pada bukan member. Tak boleh. Okey, itu adalah satu kesalahan. Kalau
didapati bersalah lah. Mungkin Syuang akan boleh kenakan tindakan. Antaranya menggantung dan membatalkan kita punya keahlian sampai mati. Okay? So kita jangan jangan sengaja menabur pasir ke periuk nasi sendiri. Okay? Yang ketiga, membina dan membimbing pasukan. Ini pun satu hal juga. Kan? Dia punya taja, kan? Ramai dia punya downline. Anak dia sikit punya ramai. Tapi dia tak pandai nak membina dan membimbing pasukan dia. Dia pandai bina, tapi dia tak pandai bimbing. Sedangkan dia sendiri pun tak ada ilmu, kan? Jadi dia pun susah nak bimbing. Sebab tu kena datang kelas, kena rajin, datang tengok apa meeting macam ni, contoh kat Zoom meeting. Barulah you boleh tahu macam mana cara yang betul dekat Syuang Ho nak membimbing pasukan. You tak boleh adopt cara company lain masuk dalam Syuang Ho, sebab Syuang Ho punya cara, saya cakap memang tak sama. Dia berbeza, sangat berbeza daripada multi level ataupun syarikat multi level yang lain. Kalau you rasa you nak cuba cara yang lain, tak ada masalah. Okay? Nanti tengok result dia macam mana. Tengoklah apa yang saya cakap tu memang betul. So kalau katalah you tak nak buang masa, dengar saja apa yang upline you cakap. Okay? Jadi kat sini, mengikut pengalaman saya, dia punya reseki, dia punya kunci kejayaan ataupun resepi kejayaan dalam Syuang Ho ni bermula daripada apa? Bermula daripada menjadi downline yang teachable dan mendengar cakap upline. Itu saja. Upline ni sebenarnya baik hati. Okay? Dia dengar anak dia cakap nak buat ni, nak buat tu, kan? Tapi dia akan tegur. Okay? Kalau benda tu salah, dia akan tegur. Tapi dia takkan argue. Kalau you nak buat juga, okay, sila buat. Tak ada masalah. Kan? Tapi nanti kalau you dah salah, kan, buang masa. Kan? So jangan buang masa. Sebenarnya upline kita dah menyediakan platform ataupun jalan yang betul untuk you follow saja. Tak payahlah nak buat jalan-jalan yang baru yang belum tentu terbukti benda tu akan orang cakap akan berkesan. Okay? So apakah benda yang kita kena buat sebagai distributor Syuang Ho? Yang hakiki kerja dia adalah buat 3S ni, iaitu buat selling, buat sponsoring dan buat servicing. 3 benda. Yang tadinya 3 tu saya cakap tu maksudnya dalam masa waktu kita nak membina pasukan kita kena tajamkan skill, kita kena kita kena membimbing pasukan dan sebagainya, lepas tu aktif membuat penjualan. Tapi yang perkara yang paling kita punya bread and butter, orang cakap dalam bahasa Inggeris bread and butter ni maksudnya makanan ruji kita. Kita kena buat aktiviti ni, iaitu buat kerja penjualan, penajaan dan juga servicing. Ini adalah kerja-kerja yang mendatangkan yang menjana pendapatan. Okay, aktiviti Syuang Ho ni ada few lah, maksudnya saya boleh bagikan kepada 2, iaitu aktiviti yang tak menjana pendapatan dan aktiviti yang boleh menjana pendapatan. Okay, aktiviti yang tak menjana pendapatan ni maksudnya contoh datang kelas, baca buku, baca apa orang cakap, dengar motivation kelas ke dan sebagainya. Itu satu benda yang mungkin memberi manfaat kepada you tapi dia tak mendatangkan duit. Tapi kalau yang aktiviti yang menghasilkan duit, contohnya buat selling, jual produk, lepas tu sponsor, buat servicing, consultation ke, okay, lagi apa, buat coaching, itulah benda-benda yang boleh mendatangkan duit. Jadi kita kena buat benda yang 3 hakiki ni, 3 kerja hakiki ni setiap hari. Memang you tak ada pilihan. Okay? Dan pada satu masa yang sama juga, you kena sentiasa upgrade diri dalam proses membina kejayaan. Okay, sebab downline you, dia akan tengok you, dia tak tengok you punya upline, dia tengok you. Okay, kalau you jadi seorang leader yang bagus, okay, you boleh buat kerja selling, you boleh buat sponsor, you boleh buat servicing, then dia orang tak ada alasan kenapa dia orang tak boleh buat. Sebab you dah boleh buat. Kan? Nanti dia kata, upline aku pun tak buat kerja selling, takkanlah aku nak buat kerja selling, aku nak sponsor je. Kan? Satu masalah tu. Okay? So kita sebagai upline, kita kena sendiri pun kena buat. Okay? Walaupun you tak suka, kalau kata nak buat bisnes, you kena buat, kena suka. Kan? Right. Okay. Dalam bisnes multi level, okay, untuk memastikan network kita kuat dan stabil, jadi kita kena lakukan inilah. Efektif selling, servicing dan sponsoring. Okay, 3 benda kena buat. Tak boleh buat salah satu, tak boleh buat 2 atau daripada 3, tak boleh satu saja. Okay, you kena buat 3. Untuk pastikan you punya network kuat dan stabil. Itulah tujuan dia kenapa you kena buat 3S ni. Okay, jangan penat nanti buat sponsoring, orang ramai-ramai apa masuk kita punya team, tapi sebab you tak buat servicing, you tak buat servicing, lama-lama dia akan tinggalkan dia punya team. Sebab apa? Dia tak faham. Okay,
Jadi, mengapa perlu menaja dan tawarkan semua pengguna menjadi ahli? Tadi kan saya cakap kan, kita perlu menaja kan? Maksudnya tak bergantung kepada kita punya keahlian untuk beli produk. Okay, kita juga kena menaja, kita kena ambil detail dia supaya kita boleh registerkan dia sebagai ahli. Okey, inilah tujuan utama dia, iaitu untuk menjana pendapatan pasif tanpa had. Okey, yang dikatakan pasif tu maksudnya, pendapatan pasif tu maksudnya kita tak buat apa-apa. Tapi pendapatan sentiasa mengalir ke dalam akaun. Best tak? Itulah matlamat dia sebenarnya. Matlamat dekat Syahur ialah kebebasan masa, wang dan kesihatan. Tapi salah satu dia adalah untuk mendapatkan wang. Jadi tugasnya kenapa nak buat wang ni, sebab apa? Kita nak makan lingzi. Semua orang nak makan lingzi kan? Nak makan lingzi dengan percuma. Sebab apa? Kita tahu lingzi ni dia punya kebolehan untuk membantu kita punya kesihatan. Kan? Dan setiap orang perlukan duit untuk beli lingzi sebab kita tahu lingzi memang mahal. Okay? Kalau nak makan sehari sebotol tu, saya punya impian sebenarnya nak makan sehari sebotol. Macam yang Puan Yuli makan. Macam Kak Yuli makan sehari sebotol. Apa feel dia? Saya nak tahu feel dia macam mana. Kan? Dia kata sampai tak ada healing crisis lah dengan cerita. Tak rasa langsung. Sebab apa? Sebab dos dia cukup. Ini kenapa dia dapat healing crisis? Sebab dos tak cukup. Manpower tak cukup. Sebab tu rasa healing crisis. Jadi kalau nak dapatkan dos yang cukup, kita perlukan duit. Sebab tu macam Kak Ina kata, kalau nak makan lingzi banyak ni, kan, memang perlukan duit. Kalau tak ada duit, kan, toki balak pun boleh bankrupt, boleh terbalik, boleh kan, maksudnya banyak duit yang kena pakai. Lagi-lagi kalau kita kena penyakit yang kritikal, contohnya penyakit yang selalu melibatkan orang cakap orang kena bedridden ataupun kena selalu buat tempoh rawatan yang panjang, contohnya macam kanser ke, macam stroke ke, kan, yang ambil masa berbulan-bulan, kadang-kadang ambil masa setahun untuk buat pemulihan, untuk buat rawatan. Habis dalam tempoh setahun tu tak ada pendapatan macam mana? Tu benda-benda yang kena fikirkan. Selain daripada masalah apa orang cakap, masalah kesihatan yang kita nak kena tanggung, kita juga kena fikirkan masalah kewangan. Adakah kita bersedia dengan ilmu dan kewangan yang cukup kalau kita diuji dengan masalah kesihatan? Itu kena fikir. Sebab tu kita semua kat sini nak buat bisnes Syahur. Supaya satu masa nanti boleh makan lingzi dengan percuma. Macam kami ni dah mula dah rasa dia punya percuma. Kalau Kak Ina tu saya tak tahulah, wallahualam. Mungkin dia percuma tu siap bagi taburkan anak dia. Saya nak macam tu. Okey? Nak muda, nak rasa sihat setiap masa. Kalau boleh sampai akhir hayat. Lepas tu kita dalam satu masa yang sama, kita boleh memastikan network kita berganda dan berada dalam keadaan yang kuat dan stabil. Ini sebab kita kena taja. Bukan saja-saja sistem ni Syahur tetapkan. Jadi ikut saja, taja saja. Jadi kalau ada orang kadang-kadang, kenapa dia sebenarnya tak nak jadi ahli ni, kan? Ada orang macam tu kan? Perasan tak? Kan dia kata, saya tak nak jadi ahli lah. Sebab apa dia ada persepsi yang macam tu? Sebab dia ingat kalau join bisnes Syahur ni, dia kena buat bisnes. Bukan. Jadi kita sebagai orang yang nak taja dia, kita kena terangkan kepada dia. Kita bukan nak ajak dia buat bisnes. Kita nak dia supaya kalau dia beli produk Syahur, dia dapat dengan harga member yang lagi murah daripada bukan non-member. Kalau dia kata dia tak jadi member, saya tak boleh tawarkan dengan harga member. Itu saja. Kalau dia kata dia tak nak, that's it. Walaupun dia dah terangkan, tak payah bergaduh. That's it. Tapi kalau dia kata dia tak nak jadi ahli, you kena cakap lah. Saya terpaksa jual dengan harga bukan ahli. You take it or leave it. Itu je. Janganlah kita risau. Dia kata dia akan cari dengan orang lain ke apa ke whatsoever. Jangan risau. Rezeki Allah tu maha luas. Okay? Kalau ada rezeki untuk kita time tu, memang dia tak akan salah alamat, dia akan pergi balik pada kita. Okay, ini tujuan kita buat, iaitu kita nak mencapai matlamat kebebasan masa, wang dan kesihatan. Okay? Jadi, ini adalah contoh dia lah. Contoh pendapatan saya dan isteri saya. Okay? Dalam masa pada tahun 2021 ni lah, waktu lepas PKP tu kan, saya jadi special vice manager. Income setahun 227,000. Cuma bayangkan macam Kak Yuli, seorang suri rumah, yang dah berbelas tahun tak bekerja. Dia sepatutnya seorang lecturer, tapi dia lepas dia kena kanser tu, dia jadi suri rumah sepenuh masa, bertahun tak kerja, and then dia buat bisnes, dapat income macam ni. Okey tak? Dah okey sangat sebenarnya. Jadi kenapa nak terkial-kial lagi kalau nak tengok bukti? Inilah bukti dia. Dan ini kalau kita bawa pergi hospital, bawa pergi dekat bank pun jadi laku tau.
Bolehlah beli rumah ke, beli kereta ke, belilah apa-apa yang you nak suka, shopping ke, whatsoever. Gunakanlah, tak ada masalah. Beli Lindsay ke apa ke, kan? Daripada mana lagi? Kalau katalah dekat sini ramai orang yang mengeluh. Kat luar sana orang mengeluh dengan harga barang yang makin naik. Hari ni saya tengok pasal sardin pun bergaduh. Kan? Harga sardin naik kan? Pasal sardin pun bergaduh. Cuba bayangkan. Sampai bila kita nak merintih nasib macam ni? Cakap pasal harga barang naik apa semua sampai bila? Tapi tak ada usaha nak dilakukan supaya you boleh mengubah nasib. Itu saja. Tak ada cara lain dah. Memang sepanjang hidup saya pun saya tengok harga barang memang akan naik. Dia tak akan turun. Tak pernah turun lah saya cerita. Tak pernah turun. Jadi satu-satu cara, okay, selain daripada you bekerja dengan orang, ialah dengan menjana pendapatan melalui perniagaan. Tapi nak berniaga apa? Kena pandai cari perniagaan yang betul. Boleh nak buat perniagaan lain, contoh macam buat kedai makan ke, buat kedai dobi ke, semua tu perlukan modal kan. Jadi dekat Xuanhu tak perlukan modal. Dah banyak benda yang dimudahkan oleh Xuanhu supaya kita boleh sama-sama menjalankan perniagaan tanpa orang cakap apa peningan panding kepala apa semualah. Just that kita kena perlu pandai macam mana kita nak mencari customer dan meyakinkan mereka supaya mereka boleh beli produk Xuanhu. Okey, jadi untuk dapat income pasif, perlu taja prospek. Ini baru jadi perniagaan. Okey, lepas tu kita ajar downline kita buat order sendiri melalui website Xuanhu. Barulah kita punya bisnes ni jadi autopilot. Autopilot tu maksudnya kita bangun pagi je tengok PV dah naik. Kan best kan? PV kumpulan kita naik. Barulah jadi autopilot. Ini semua benda kita nak buat sampai kita punya downline punya order pun kita nak buat. Kan? Takut tersalah order, kan? Kalau lah member tu tiba-tiba dia beli sampai 10,000 punya barang, kan? Banyak produk nak kena beli kan? Takut tersalah order. Salah order dah satu hal, nak pulangkan duit apa semua, produk lagi orang tu dah lah sakit kat rumah ni. Tersalah order. So kita kena bijak. Macam mana kita nak leverage kan kita punya resources tu kepada jalan yang betul. Ni ada lagi seorang lagi ni. BU Xuanhu Lindsay ni, kan? Dia cakap dia buat plan kopi CEO 111. Income dia 138,000 setahun pada tahun 2021. Kan? 2020. Pada waktu PKP. Ramai orang kena buang kan waktu PKP. Tapi kita kat sini menjadi income. Saya dekat masa PKP tambah income. Kan kelakar kan? Duduk kat rumah tapi income tambah. Sebab apa? Sebab bisnes Xuanhu ni boleh dijalankan secara online. So you tak nak ke? Kalau you dah nampak bukti-bukti ni, either you tengok saja ataupun you buat tindakan. Kalau you tengok saja memang tak jadi apalah. Kan? Memang tak akan jadi peluang pada you lah sebab you tak ambil peluang. Sebab macam mentor saya kata dulu, okey, peluang dia tak akan datang berkali-kali. Okey. Tapi bila dia datang, dia akan datang pada waktu keadaan kita tak bersedia. Okey. So takkan kita nak tunggu diri kita bersedia baru kita nak buat bisnes. Sedangkan kita dah tunggu bertahun-tahun kan, bila lagi aku nak buat peluang bisnes ni, nak keluar daripada kerja bertahun-tahun ni, 20 tahun kerja dengan orang ni, tak penat ke? Jadi kita tak nak rasa macam mana kebebasan yang dikatakan kebebasan masa dan wang. Jadi kita kena keluarlah daripada kita punya kepompong dan cuba. Sebenarnya kalau nak buat bisnes Xuanhu ni, kalau kita tak kalau cuba pun tak rugi apa-apa sebab dia tak memerlukan modal. Jadi risiko tu tak ada lah. So you tak payah pening-pening. Okay? Jadi adakah pendapatan pasif boleh dijana dan kebebasan masa boleh dicapai dengan perniagaan Xuanhu? Tu orang tanya juga, betul ke Xuanhu ni boleh bagi pendapatan ni, kan? Dan kebebasan boleh dicapai dengan perniagaan Xuanhu. Jadi dekat sini kita sama ada kita nak percaya ataupun tidak, itu bergantung kepada kekuatan syarikat ataupun kekuatan perniagaan Xuanhu. Okey, benda pertama yang kita kena tengok, okey, yang pertama ialah Xuanhu ialah company yang kukuh. Okey. Dia berasal daripada Taiwan, okey. Kalau you tengok kukuh tak kukuhnya Xuanhu ni, okey. Sejak tahun 1987 dengan bermacam-macam kegawatan ekonomi, okey. Tahun 97 punya gawat, lepas tu lagi apa? Tahun 2008, tahun 2018, lepas tu tahun 2015. Tahun 2015, lagi apa? Lepas PKP tahun 2020, dengan macam-macam kegawatan ekonomi, you tengok Xuanhu tetap kukuh berdiri. Ada tak dia goyang ke apa ke? Tak ada. Kan? Masih tetap kukuh berdiri. Ada dia tutup branch ke dia ke apa ke? Tak ada. Lagi bertambah kukuh lagi ada. Kan? Tengok macam mana company Xuanhu. Sebab apa? Produk dia yang sangat bagus. Okey, lepas tu produk yang berkualiti. Tengok produk Xuanhu ni. Produk Xuanhu bukannya banyak sangat pun.
Okay? Kalau nak compare dengan company yang luar kat sana, contoh macam company multi-level yang dah lama tu, contoh macam MWay kan. Produk dia sangat banyak. Tapi Xuanho tak banyak. Produk dia maksudnya cukup-cukup untuk keperluan. Maksudnya semua ada dalam kehidupan kita yang diperlukan. Contohnya macam sabun, macam kopi, macam teh, fiber. Kan benda satu keperluan. Okay? Cukup-cukup. Jadi kita tak perlu nak fikir macam-macam produk yang boleh kita jual. Jadi sebab apa, kenapa kita jadi susah? Sebab banyak sangat produk yang boleh kita jual. Jadi kat Xuanho ni hanya produk yang dia punya produk range tak terlalu besar, and then you boleh pilih mana produk yang you nak pursue dulu. Contohnya saya nak jual perbaiki dululah. Contohnya saya nak buat jaha dulu. Contoh saya nak jual kopi ke. So it's up to you. Cara macam mana nak buat. Xuanho tak ada larang pun, tak ada halang. Terpulang kepada you. Ikut strategi mana yang you nak lakukan. Okay? Lagi apa? Marketing plan yang ada. So far saya tengok marketing Xuanho ni dah selama 35 tahun, 36 tahun dekat dunia ni. Okay? Marketing plan Xuanho tak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang itulah dia. Cuma masalahnya kalau kita tengok multi-level lain, mungkin ada perubahan di mana-mana. Sebab apa? Sebab maybe dia punya owner nak tambah dia punya keuntungan, ataupun dia ada masalah company, dia ada kerugian dan sebagainya, jadi dia ubahlah dia punya marketing plan supaya dia boleh membantu syarikat dia dan syarikat menjana menjana lebih keuntungan daripada biasa. Okey. Lagi satu kekuatan yang ada pada Xuanho ialah sistem pendidikan dia. Jadi dekat sini, especially dalam grup Gold Diamond Hasrina Rusdi sendiri, grup Kak Ina, memang kita sediakan ilmu pendidikan yang cukup sehingga you nak tanya dan belajar saja. Okey? Contohnya macam kita ada buat dekat Xuanho, macam Kak Ina buat setiap hari Rabu, kami buat setiap hari Selasa, kan? Tapi belah weekdays lah. Okay, tapi kalau macam malam kita ada buat macam Zoom meeting ni. So it's just you spend time untuk sama-sama belajar. Okay, tambah ilmu supaya you boleh dapat cara yang berkesan supaya you boleh approach you punya downline. Okay, selain daripada masalah kesihatan ni nak handle ke whatsoever, terpulang pada keperluan masing-masing. Dan yang lagi 50% ni sebenarnya bergantung kepada you. Sama ada dia boleh berjaya ataupun tidak, you saja yang boleh tentukan. Okay, di belakang you ni memang dah ada dah produk dah bagus, company dah bagus, okay, marketing plan pun dah hadir, sistem pendidikan pun dah cukup. Tapi yang menentukan sama ada bisnes you boleh berkembang ataupun tidak ialah diri kita, diri you sendiri. Okay? Ataupun kalau you saja nak cuba nak buat bisnes ni ataupun sekadar ikut-ikutan ke apa ke, itu terpulanglah pada niat masing-masing. Tapi kalau kata macam kami sendiri, kami dah buat decision untuk buat bisnes ni dengan betul. Okay? Jadi faktor-faktor kritikal kejayaan potensi produk. Okay? Kita dah ada potensi, maksudnya pasaran produk Lingzi, kan? Memang sangat bagus. Kalau orang tahu pasal Xuanho ni ialah pengeluar Lingzi yang terbesar di dunia, kan? Orang selalu tanya, Lingzi Xuanho ni adakah yang terbaik? Saya kata bukan. Xuanho bukan Lingzi yang terbaik. Xuanho kedua terbaik, tapi yang nombor satu saya tak jumpa lagi. Itu macam cara Kak Liza cakap, kan? Jadi maksudnya apa? Nak cari yang mana lagi, kan? Lingzi Xuanho yang terbaik. Okay, lepas tu pengurusan yang cemerlang. Okay, lepas tu budaya falsafah syarikat yang bagus serta disegani ramai. Okay, jadi dia mempunyai kekuatan yang kuat untuk berdaya saing dalam pasaran, dan ia adalah salah satu pelaburan yang berbaloi untuk you punya masa dan juga you punya tenaga untuk you buat bisnes ni sampai bila-bila. Sebab tu kalau you tengok dekat sini, dekat Xuanho ni, yang buat bisnes Xuanho ni sampai jadi gold diamond apa semua ni, berpuluh-puluh tahun. 20 tahun, 25 tahun, ada yang 30 tahun, kan? Kenapa dia orang bertahan lama dekat sini? Sebab apa? Memang macam saya cakap lah, dia orang nak makan Lingzi. Dia orang tak jumpa lagi Lingzi yang lebih baik daripada Xuanho. Okay? Jadi bagaimana mahu bermula? Ni persoalan dia, kan? Okay? Yang pertama, saya kata tadi pasal tonggak kejayaan dalam perniagaan Xuanho, kan? Yang pertama, you kena mulakan dengan sikap dan mindset yang betul. Okay? Apakah dia? Maksudnya, yang pertama, you kena ada matlamat yang jelas. Kenapa you nak buat bisnes ni dengan serius? You kena faham, you kena ada matlamat tu. Macam Yuli, macam si saya, dia nak buat bisnes ni sebab apa? Dia nak bantu arwah ayah dia yang sakit stroke. Dia tu ada matlamat yang jelas tu. Yang sangat kuat. Kenapa dia nak buat bisnes? Bukan sekadar duit semata-mata. No. Kadang-kadang kita buat tu untuk orang yang kita sayang.
Kalau seorang ibu tu nak buat kerana anak dia. Kadang-kadang ada seorang isteri tu nak buat kerana nak tolong suami dia. Kena ada matlamat yang jelas sampai mana nak buat. Kalau selagi kata you tak ada matlamat yang jelas ni, saya rasa jangan buat lagi. Mungkin teruskan jadi pengguna. Jangan buang masa. Teruskan cakap jangan buang masa. Selagi you tak ada matlamat jelas ni, jangan buang masa buat bisnes ni. Saya cakap terus terang ni. Okay? Tapi kalau you dah ada matlamat tu, you nak buat betul-betul, you buat, barulah you akan buat dengan sepenuh hati. Okay? Maksudnya jiwa dan raga tu memang dengan syuanghu saja. Segala prioriti tu memang tak ada dah, melainkan syuanghu. Bangun pagi syuanghu, makan syuanghu, minum syuanghu, kan? Ada tak orang yang macam tu? Ada. Cik Irna, Anissa, saya punya downline semua tu, semuanya syuanghu belaka. Sampai anak dia bertegur, ibu ni asyik syuanghu je kan. Itu maksudnya memang betul-betul dah fokus habis tu. Barulah you boleh fikir pasal syuanghu. Barulah you fikir baru nak buat bisnes syuanghu. Selagi tak dapat benda tu, saya rasa baik lupakan dulu, jadi pengguna je. Okay? Okay, yang kedua, ada attitude. Ini bisnes saya. Masalah kita ialah kenapa kita masuk syuanghu ni, kita rasa bisnes yang aku buat ni untuk upline aku. Nanti upline aku yang kaya. No. Siapa cakap macam tu? Saya sepanjang 4 tahun pertama ni buat bisnes syuanghu ni, tak ada downline yang betul-betul buat bisnes tau. Semuanya bergantung kepada customer saja. Customer base yang besar. Tak ada orang downline yang jadi vice manager yang betul-betul pure, genuine yang betul-betul vice manager. Sekarang ni baru timbul. Bukan sebab kerana tu kami usaha ni sebab mencari pendapatan. Kan kita dapat keuntungan bukan saja dapat keuntungan, kita ajarkan orang, kita consult, lagi apa? Kita coaching. Jadi you fikir, upline you layak tak dapat income macam tu? Segala ilmu, tenaga dan masa yang dah diberikan. Tenaga, ilmu dan masa yang dah diberikan tu adakah berbaloi dengan apa yang dia dapat. Jadi dekat sini you kena ada attitude tu. Inilah bisnes aku nak kena yang buat tu siapa? Akulah yang kena buat, bukan orang lain. Okay, jadi kena ada mindset yang betul. Okay, yang mindset tu kalau you tak betulkan ni dulu, tak apa, jangan buat dulu. Fokus dulu makan produk ke apa ke, datang kelas ke, tu tak apa. Okay, lagi apa? Be teachable and never say no to your upline. Sekejap. Apa call ni? Orang call. Sekejap. Okay, be teachable and never say no to your upline. Ini susah sebenarnya, susah. Satu benda yang susah. Memang saya agree lah sebab tiba-tiba you nak lompat ke dalam bisnes and then you nak jadi teachable kepada orang yang you tak kenal. Kan? Memang susah. Jadi sebab tu kena kenal dululah bisnes syuanghu ni, kenal you punya upline. Okay, kenal you punya downline dan sebagainya. Okay? Never say no to your upline. Okay, lepas tu proaktif. Proaktif ni maksudnya kena rajin lah. Okay, proaktif. Semua benda tu tanpa perlu upline bagi tahu, you dah jadi orang cakap proaktif untuk buat bisnes tu secara bersendirian tanpa perlu arahan daripada you punya upline. Okay, faham ada orang ni kadang-kadang nak kena ketuk dulu baru dia buat. Kan? Ada. Sebab tu kena ada matlamat yang jelas tu supaya dia jadi proaktif, kan? Tanpa dia bagi tahu apa yang perlu dia buat. Okay? Lepas tu kena rajin dan berani. Okay? Rajin tu memang kalau kita lah sendiri, kalau kita boleh kerja dengan orang tu, kita rajin, apatah lagi kalau katalah kita buat bisnes kita sendiri. Sepatutnya memang boleh, sepatutnya kena berkali-kali ganda lebih rajin daripada makan gaji. Dan dia kena berani. Orang yang bisnes ni sebab tu dia kena jadi berani tau. Kalau orang buat bisnes, dia berani beli kereta yang mahal. Kenapa? Sebab dia tahu dia boleh dapatkan duit daripada modal kereta yang dia beli tu. Dia boleh tambah lagi duit dia. Tapi orang makan gaji, kenapa dia tak berani? Sebab dia tahu itulah rezeki yang dia ada. Sebab tu dia kena buat bisnes. Barulah boleh melatih jadi seorang yang berani. Okay? Bukan sekadar berani bercakap kat depan. Kan? Itu sangat, orang cakap sangat mudah lah. Okay? Lagi apa? Bekerjasama rapat dengan upline. Okay? Kerja ni kena buat berkumpulan. Tak boleh buat seorang-seorang. You kena buat kerja bersama dengan upline. Okay? Upline you yang akan guide. Okay? Barulah you boleh guide you punya downline. Okay? Jangan buat seorang-seorang. Okay? Lepas tu bodoh-bodoh ikut. Ini apa, kata keramat daripada upline kami iaitu
Kak Liza, dia kata, kena jadi seorang yang bodoh-bodoh ikut. Ikut je dengan bodohnya. Bukan jadi bodoh, tak. Tapi ikut tu macam maksudnya, ikut saja. Kalau upline kata A, A lah. Kalau kata B, B lah. Sebab apa? Sebab ada sebab dia. Kalau you tanya, memanglah ada sebab. Memanglah boleh bagi tahu. Tapi kalau you boleh fikir jauh, memang you akan faham nanti. Sampai tu masa you akan faham. Lepas tu just do it. Okay? Dan buat je. Buat saja. Sampai tu masa you akan dapat hasil. Okay? Lepas tu yang kedua, yang pertama tadi, kena ada mindset dan sikap yang betul. Yang kedua, you kena ada ilmu. Okay? Ilmu ni memang kita dah sediakan dah. Okay? Ilmu kesihatan, ilmu produk dan juga ilmu perniagaan. Ini adalah 3 benda ilmu yang you kena, 3 cabang ilmu yang you kena ada dalam Syuanghu supaya you boleh berjaya dekat sini. Tak ada cara lain. You kena tahu. You kena ambil tahu dan you kena mahir dalam setiap topik-topik ni. Bukan maksudnya you masuk sebulan you kena belajar semua. Tak. Bukan macam tu. Maksudnya kita buat bisnes ni dalam tempoh masa yang sama kita belajar tentang benda ni, tentang kesihatan, tentang healing crisis, tentang penyakit autoimmune, inflammation dan sebagainya. Lepas tu at the same time kita belajar tentang perniagaan, belajar tentang matlamat asas 3200, belajar macam mana nak mendekati prospek. Lepas tu kita sambil tu kita belajar juga tentang lactoberry, tentang Vita King. Contohnya macam hari ni, kita belajar tentang apa? Tentang produk set gastro usus. Nampak? Tadi yang Puan Nia Lisa present tadi, awal-awal tadi kan? Cerita pasal produk kan? Cerita pasal produk. Produk set perut lah, orang cakap. Esok, minggu depan belajar lain pula. Minggu satu lagi belajar yang lain. Jadi itu adalah proses pembelajaran tu. Kita tak boleh belajar semua benda pada satu masa yang sama. Okay? Sebab kita ada apa orang cakap, kita ada tanggungjawab lain yang perlu diuruskan pada setiap hari. Okay? Jadi kita buat pada waktu-waktu tertentu supaya tak mengganggu kita punya jadual. Jadi kita belajar. Nak tak nak kena ada ilmu. Okay? Jadi baru senang you nak pergi jauh. Kenapa kami boleh daripada vice manager tu pergi jadi senior manager dalam tempoh 6 bulan? Kenapa boleh jadi cepat macam tu? Sebab ini dah ada dah. Kami dah faham. Walaupun waktu tu memang tak nak buat bisnes, tapi sebab kami dah faham, jadi itu yang cepat perginya. Sebab ilmu tu tadi. Okay? Jadi ilmu tu kita dah sediakan dah. Ada banyak ilmu yang semua yang kami dah sediakan. You boleh download daripada Google Drive. Okay? Ini kita punya, Kaina punya slide. Okay, saya punya slide pun ada. Okay? Lepas tu kita boleh dapat belajar daripada Facebook ke, daripada YouTube Raja Lingzi ke, ataupun daripada upline atau melalui Zoom meeting yang kita buat macam sekarang. Okay? Dan kadang-kadang kita akan buat weekly meeting lah dekat Syuanghu pada hari weekend, contohnya pada hari Sabtu. Spend time. Daripada kita jadi orang lain macam orang kat luar sana yang memang spend time Sabtu Ahad tu hanya duduk di rumah menonton Astro. Kalau kita sentiasa memberi alasan, memang kita tak akan berubah. When you stop learning, you will stop growing. Okay? Income kita akan bertambah kalau hanya duduk di rumah. Okay? Memanglah kita ada keperluan kadang-kadang ada majlis kahwin apa semua, kita kena pandai manage. Kadang-kadang kita hari ni ada majlis kahwin. Kalau kita pilih salah satu kan, mungkin kita akan pilih pergi majlis kahwin. Tapi boleh tak kalau kita pilih dua-dua? Mungkin boleh. Pagi kita pergi majlis kahwin, petang kita pergi majlis seminar Syuanghu. Boleh dapat dua-dua. Tapi it's just that you want to know. Itu saja. Tapi ada kebanyakan orang ni memberi alasan. Okey, inilah kita punya Wisma Syuanghu ni. Siapa yang belum datang, kena datang. So far okey tak? Ada apa-apa soalan? Sebelum saya teruskan. Semua okey. Ada apa soalan tak? So far sangat okey. Kenapa sangat jelas dengan targetnya? So far jelas Okey, saya teruskan Alhamdulillah. Okey. So apakah perkara penting? Alamak, keluar balik. Perkara penting yang perlu dimahirkan dalam proses mengembangkan network. Okey. Jadi sebenarnya ada macam-macam cara nak buat dekat bisnes Syuanghu ni. Yang pertama tu yang saya cakap tu, kita kena buat sale, kita kena buat sponsor, kita kena buat servicing. Betul tak? Itu adalah perkara hakiki yang kita buat. Tapi ada macam-macam strategi. Ada yang buat plan kopi 111, ada yang buat plan Green Z, kan? Ada yang buat cara tradisional iaitu kembangkan network menggunakan 3,200 mata. Okey, menggunakan dengan cara one to one ataupun home meeting. Okey, tapi dengan apa saja cara yang kita buat, kita kena pastikan yang kita kena buat analisa network ni lah.
Okay, faham tak analisa network ni? Maksudnya kita kena kaji downline yang kita taja. Okay, berapa orang katalah dalam kumpulan kita ada 30 ataupun 40 orang, kita kena kenal pasti siapa yang kita taja dan kita dia ni menggunakan produk ataupun tidak. Okay, jadi kalau dekat Shuangho ni, okay, Shuangho jangan fikir company lain. Shuangho ni kita walaupun kita buat macam contoh Plan Greenzy 13 Plan Greenzy 96,000 tu yang perlu taja sampai 13 orang tu, okay. Konsep dia sebenarnya kita tak lari daripada prinsip asas 3,200 mata PV ni. Okay, maksudnya kenapa kita achieve 3,200 mata ni, supaya untuk sampai ke tahap vice manager, you perlu duplicate dalam kumpulan you lebih kurang dalam 4 atau 5 orang yang ada kumpulan 3,200 mata ni. Jadi campur semua you punya group tu akan menghasilkan 13,000 yang membolehkan untuk you menjadi vice manager dengan group sale 13,000. Tapi you kena buat analisa network ni. Buatlah, tak kisahlah bila-bila buat. Mungkin sebulan sekali ke ataupun 2 bulan sekali ke, sit down dengan you punya upline, you kena kaji you punya customer, you punya downline macam mana. Okay, so dekat syarat dia macam mana untuk memastikan you punya group tu boleh achieve 3,200 mata. Okay, dan maksudnya you punya network tu stabil tau. Network tu mesti ada lebih kurang dalam 15 ke 20 orang. Okay, lagi ramai lagi bagus lah. Okay, maksudnya lagi ramai tu maksudnya kalau katalah mungkin 5 orang tak beli, mungkin dia tak akan efek sangat you punya group sale. Tapi kalau sekiranya katalah dalam group you cuma 5 orang, yang tak beli bulan tu 2 orang, dia akan efek lah, you punya group sale tak akan cecah lah 3,200 mata tu. So dekat sini kalau 3,200 mata tu, you entitled untuk dapat lebih kurang dalam berapa persen? Lebih kurang dalam 16% kan? So you akan dapat lebih kurang dalam RM500 punya bonus. Kalau RM500 macam-macam produk you boleh beli. RM500 tu maksudnya benchmark lah. Kalau dekat Shuangho ni dapat achiever punya status. Achiever tu maksudnya sebelum jadi vice manager. Jadi dekat sini kenapa you buat analisa network? Daripada 15 ke 20 orang ni you kena kenal pastilah. Kalau you cukup orang, kenapa you tak cukup 3,200 mata? You kena check. Mungkin orang ni jadi ahli tapi dia tak beli. Kena carilah. Kena contact dia. Mungkin you kena contact dia. Kenapa you tak beli produk? Mungkin tak cukup ilmu. You tak sampaikan orang cakap info yang cukup tentang produk pada dia, sebab tu dia tak beli. Sebab tu mungkin dia tak ada keperluan untuk beli. You kena find out kenapa. Jadi penat. Kalau katalah you ada lebih kurang 50 orang tapi tak achieve ni 3,200, satu masalah tu. Kan? Sebab kalau katalah, cuba kirakan saya 3,200 mata tu, katalah you ada 30 orang, agak-agak berapa point PV seorang sepatutnya? Ada tak siapa boleh kirakan? Macam mana Cik Is, ulang balik. Katalah you nak 3,000, you ada 50 orang. Alright. Untuk cecah 3,200 mata, berapa seorang kena contribute? 64 PV saja. 64 PV saja kan? Tak banyak. Kalau maksudnya mungkin dalam 70 ataupun 80 ringgit punya produk, tapi you tak achieve 3,200 mata. Mungkin ada orang yang tak beli. Jadi you kena find out kenapa dia tak beli. Sebab macam itu hari saya buat network analyze untuk grup Irna sendiri. Dia punya orang ada berapa orang? 200 lebih. 200 lebih. 200 lebih. Saya kata kalau katalah seorang bagi you 100 PV, agak-agak you boleh cecah jadi senior tak? Sikit lagi nak jadi senior tau. Tapi dia tak achieve. Jadi you kena find out, buat analisa network ni dengan betul. Duduk dengan downline upline you untuk analisa siapa yang beli, siapa yang tak beli, kena find out apa sebab-sebabnya dan sebagainya. Okey? Jadi kalau katalah dengan 15 orang ke 20 orang ni sepatutnya tak ada isu. You boleh achieve 3,200 mata setiap bulan. Jadi dengan cara macam tu barulah you boleh teach ataupun ajar you punya downline supaya boleh buat benda yang sama 3,200 mata ni tadi. Okay, and then dalam masa tempoh mencari mengembangkan you punya network, kena pastikan ada lebih kurang 3 ke 5 orang tu lah yang akan keluar menjadi leader. Nampak dia punya ciri-ciri leader tu dah ada. Leader tu maksudnya apa? Leader ni maksudnya dia dah start sponsor orang. Itu adalah orang-orang yang you nak kena jaga. Dan kena pastikan dia kena diberi susu yang cukup. Dia kata bagi susu yang cukup tu maksudnya makanan yang cukup lah, ilmu yang cukup sebagai leader. Kan? Dan yang keempat, 1, 2 dan 3 ni mesti seimbang. Ni
Ini dan ini mesti seimbang. Kena berlaku dengan serentak. Dia tak boleh salah satu ataupun dua daripadanya. Kena berlaku dengan serentak. Dan kita sendiri, yang kelima ni macam Kaina cakap, kita sendiri kena achieve 3,200 mata daripada kita tahap daripada achiever sampai gold diamond. Okay, faham Kita sendiri kena achieve 3,200 mata ni. Maksudnya kita ada customer kita sendiri. Kena achieve sampailah kita menjadi gold diamond. Okay. So, untuk menjadikan kita mahir tentang benda ni, jadi kita kena tahu tentang, kita kena expert tentang marketing plan. Hanya marketing plan dia. Jadi kalau kita tengok kat sini, ni kita sendiri boleh menghasilkan 3,200 mata. Jadi sampai tu masa nanti akan ada leader-leader ini yang sendiri akan menghasilkan 3,200 mata. Jadi kalau katalah 3,200 mata ni, kalau dicampurkan semuanya ni, barulah you qualify tu jadi dapat 13,000, barulah you dapat 28% ni tadi. Okay? Kenapa kena jadi vice manager ni? Sebab vice manager ni adalah cakap, maksudnya you dah ada pangkat lah dalam Shangho. Tapi dah pangkat yang paling bukan paling rendah. Permulaan sebelum you journey, you pergi ke tahap yang seterusnya. Contohnya pergi ke diamond, dan sampai ke double diamond, triple diamond, gold diamond dan sebagainya. Kita nak buat bisnes sampai ke situ. Bukannya sampai vice manager saja. Okay? Sebab tu matlamat tu kena jelas. Okay? Dan matlamat tu hanya boleh dilakukan kalau sekiranya kita mempunyai sikap dan minda yang betul. Okay? Okay, tadi dah nombor 2, nombor 2 ni yang ketiga. Yang ketiga ialah aktif menjalankan aktiviti penjualan dan penajaan bermula dengan matlamat 3,200 mata tu tadi. Selalu kalau ditanya, tengok tadi saya dah cakap kan 3,200 mata. So, you boleh buat satu one to one ataupun one to one melalui home meeting kat rumah, ataupun you datang seminar dan sebagainya. Okay, yang ini 3 perkara yang you kena buat ni, kerja ni. Sama ada you buat pembentangan one to one, sama ada secara individual ataupun secara berkumpulan, dan juga you kena ada joint activity yang melibatkan meeting dan seminar di Shangho. Okay, semak semula kalau sekiranya adakah tugasan ini kita sudah lakukan dengan baik ataupun belum. Selagi you tak buat benda ni, jangan mimpilah you nak dapat 3,200 mata. Sebenarnya 3,200 pun sangat senang. Kalau dulu masa saya belum jadi vice manager, terkial-kial juga nak pakai 3,200 mata, terfikir mana nak dapat 3,200 mata ni kan. 3,200 PV ni. Terkial-kial sebab tak pernah menjual produk ni, memang tak tahu, memang tak ada ilmu dan sebagainya. Tapi sekarang 3,200 mata tu kami boleh buat dalam masa sehari. Jangan tengok keadaan kami sekarang. Fikir dulu masa kami mula-mula nak buat bisnes. Memang juga terkial macam you all pun sama. Cuba fikirkan mungkin dalam 3 tahun atau 5 tahun yang akan datang, mungkin dalam masa sehari pun you boleh dapat 3,200, siapa tahu. Tapi selagi you tak buat benda ni, yang 3 benda saya cakap ni, buat one to one sama individual ataupun buat home party, home meeting dekat rumah, memang takkan dapat lah 3,200 mata. Dan saya akan ajarkan. Okay? Buat one to one session, individual ataupun home party. One to one sangat penting ataupun kritikal untuk membina rangkaian yang stabil. Antara sebab utama 3,200 meter PV berjaya ialah kerana kita menguasai one to one dengan baik. Okay? Jadi aktiviti penjualan dan penajaan one to one ni macam mana? Sama ada you berjumpa dengan prospek you secara berdepan, okay? Ataupun maya, dekat alam maya, Zoom meeting ke, boleh, tak ada masalah. Saya dulu buat dekat melalui Zoom meeting waktu PKP. Nak buat macam mana? Dah tak boleh jumpa. Semuanya buat dekat Zoom meeting. Kan? Daripada orang tu tak tahu pasal Zoom meeting, tiba-tiba jadi tahu. Kan? Ni contoh ni, macam ni kat Yuli, baru je 2 hari lepas buat one to one dengan pekerja dekat restoran rumah kami ni. Memang Kak Yuli dia punya skill lah, memang saya tabir lah. Dengan orang tak kenal pun dia memang approach macam tu je. Jadi you macam mana? Kalau you tak boleh buat macam ni, macam mana you punya downline nak ikut? Kalau you malu, memang you akan mencipta downline yang pemalu. Kalau you malas, you akan jadi mencipta downline yang pemalas. So you pilih lah macam mana jalan yang you nak buat. Kalau you memang jalan memang tak ingin nak datang office, memang macam ni malas nak datang office, memang you akan create downline yang macam tu. What you give, you get back lah. Macam saya dengar tu lah. Macam tu lah. Lights attract lights. Law of attraction kan. Ataupun you boleh buat home party lah macam ni. Panggil lah 3 ke 5 orang ke, jiran ke, saudara mara ke, and then you buat presentation. Okay? Dekat rumah. Sama ada dia buat secara bersorangan, individual, ataupun home party ramai-ramai macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Sama ada you buat secara
real reality dekat kedai ke, dekat rumah ke, ataupun you buat secara alam maya. Boleh, tak ada masalah. Ikut kita punya creativity. Jadi peralatan kita kena ada peralatan lah. Kalau nak buat presentation macam tu, kena ada peralatan. Okay? Jadi apakah dia peralatan yang kena kita sediakan, kita perlu sediakan, iaitu untuk buat one-to-one ni, kita kena ada senarai prospek. Okay? Jadi senarai prospek ni jangan jadikan ditukun. Dah ada senarai prospek tu, jadi kita kena buat appointment. Okay? Nak buat appointment, kalau tak tahu, tanya upline. Upline yang kajar macam mana nak buat appointment. Lepas tu kena ada OPP chart, yang besar ke, yang kecil ke, ataupun you boleh gunakan laptop untuk pembentangan dekat TV. Okay? Jadi ni contohnya OPP chart. Kalau orang tak tahu, ni dah dia OPP chart. Ada bahasa Inggeris ada, bahasa Melayu pun ada. Okay? Lepas tu menggunakan buku, you kena ada buku Ganoderma yang warna hijau tu. Sebab kita bercakap tentang fakta. You kena ada fakta. Inilah buku dia. You kena ada. Harga dia tak mahal pun, RM35. Okay? Dan jangan jadikan buku ni sebagai tukun. Beli saja tapi tak baca. Kena baca. Kena ada poin-poin. You kena tahu poin-poin yang penting yang ada dalam buku ni yang boleh tunjukkan kepada you punya downline. Kalau nak kata Lingzi ni bagus untuk hati, apa bukti dia? Ni ada buku dia, buku Ganoderma yang hijau ni. Baru boleh tunjuk. Page mana? Chapter yang mana? Janganlah bila downline tanya baru terkikir nak cari. Aku lupa lah kat mana. Rupanya tak pernah tengok. Kan? Problem. Lepas tu produk-produk. Kita kena ada ilmu tentang produk-produk Xiaohu. Okay? Kenapa produk pollen? Ada bantahan. Kenapa? Adakah pollen ni boleh menyebabkan sesak nafas? Jadi macam mana nak jawab kalau sekiranya kita tidak kenal dengan produk-produk Xiaohu? Kena buat research dan pembacaan yang banyak. Okay? Kena rajin membaca. Lepas tu nota-nota yang mungkin kita boleh tinggalkan kepada downline kita sebagai dia punya bacaan. Okey, jadi kena pasti keperluan prospek sebelum pembantangan. Okey, kita prospek ni akan ada ada 3 situasi. Okey. Ada 2 situasi, sama ada dia tu tiga. Sama ada dia tu sakit, keperluan dia, dan dia nak rawat penyakit dia. Yang kedua dia nak buat bisnes. Yang ketiga dia nak tahu pasal produk. Dia mungkin nak jaga kesihatan. So kita kena faham situasi ataupun keperluan customer ni tadi sebelum kita buat pembentangan. Kadang-kadang waktu nak jumpa tu baru kita buat fact finding. Dia nak tahu dia nak tahu Xiaohu ni apa benda yang dia nak tahu. Jangan main kita taram je, jumpa je tu presentation. No. Dia bukan macam tu. Kita kena buat repo, kita kena tanya dia punya masalah dia. Mungkin tanya pasal kerja ke, family ke dan sebagainya, barulah kita boleh buat perkongsian yang bermakna dan tak membuang masa. Okay? Yelah, mungkin dia nak jumpa you nak tahu pasal bisnes, tapi you cerita pasal produk tentang kesihatan, which is sebenarnya tak kena lah. Jadi you nak kena tahu apa sebab dia nak jumpa dan barulah kita boleh sesuaikan dengan alat-alat yang kita ada. Jadi pembentangan OPP yang berkesan, okay, yang pertama you kena tahu macam mana nak present tentang kesihatan. Jadi topik kesihatan ada banyak lah. Contohnya pasal alopati dan holistik, lepas tu punca kenapa jatuh sakit, lepas tu topik tentang immune system, lepas tu kandungan berkesan dalam Lingzi. So semuanya ada dalam kita punya OPP slide. Lepas tu yang kedua, kena kuasai OPP slide yang ada selain daripada topik kesihatan. Dah 11.30. Lama juga. Okay. Dan contohnya produk-produk Xiaohu dan marketing plan dan perniagaan. Okay. Dan kita juga kena tahu macam mana nak mengendalikan bantahan dan pertanyaan. Perlu segera mahirkan diri kalau katalah kita ada niat ataupun cita-cita nak jadi usahawan Xiaohu. Jadi perhatikan. Jadi sebelum kita nak jadi seorang yang mahir dalam pembentangan OPP ni, kita kena tengok dulu macam mana upline kita buat. Jadi cara dia macam mana? First, kita perhatikan cara upline kita buat. Okay, dan buat catatan lah. Mungkin daripada apa yang dipresent tu, mungkin ada benda yang you boleh sampaikan kepada customer you nanti. Yang kedua, you buat pembentangan dan upline perhatikan. Ini cara maksudnya upline kena tengok. Kan? Kena perhatikan sama ada you buat benda tu dengan cara yang betul ataupun tidak. Lepas tu baru yang ketiga, you buat tanpa ada kehadiran upline. Jadi you tengok dekat sini contoh macam pembentangan ni, saya tunjukkan sikit. Okay. Saya tu kan kalau contoh yang giveaway dia dapat 3 bulan sekali. Kenapa dia dapat 3 bulan sekali? Yes, tukar filter kan? Filter langsung. Okay, kita contohkan you. Kenapa kalau katalah kita tukar filter, berapa kerja apa yang berlaku? Dia akan menghasilkan air yang kotor, betul? Safety yang penting. Kalau you tak ubah, kalau you tak tolong dia detox, boleh tukar air punya hati. Tukar kan?
So apa yang boleh buat? Tolong bantu detox. Detox maksud dibersihkan di kulit penapis tu supaya dia boleh menghasilkan darah yang berkualitas. Barulah dia boleh sihat. Faham? Kan? Jadi kalau nak sihatkan hati, yang macam ni, yang keempat, cara yang keempat dia sihat adalah usus silat. Saya cakap dia berhubung kain. Macam ni kan? Di gambar dia tak? Okey tak? Kan? Jadi macam mana nak sampai ke tahap tu? Mula-mula kena tengok dulu upline ni buat macam mana. Mungkin dalam 5 kali, 6 kali kan dah biasa dah tahu dah dia punya punchline dia macam mana tengok dia macam mana dia mengendalikan bantahan. Lepas tu you kena buat. Baru you betul-betul tahu dia punya macam mana cara yang sebenar untuk mengendalikan atau membuat pembentangan OPP. Selagi you tak lalu benda ni, tiba-tiba je jangan harap you takkan boleh terus pandai. No. You kena tengok berkali-kali tau. Baru terngiang-ngiang dalam kepala, baru boleh buat. Sebab kenapa kena buat? Kenapa kena buat? Sebab sampai satu masa kan, upline kita takkan ada dengan kita sampai bila-bila. Sampai satu masa you kena fikir tu. Dia takkan ada setiap masa. Jadi you kena nak tak nak, you kena bergantung kepada diri sendiri. Jadi sebelum upline you tak ada, jadi you kena cepat-cepat pandai. Okay? Okay. Ini kacau lah. Okay, penajaan selepas pembentangan. Jadi lepas kita dah taja, kita kena ajarkan downline kita macam mana login sistem, lepas tu ajar dia macam mana nak mendaftar ahli, lepas tu ajar dia macam mana nak buat order, lepas tu ajar dia macam mana nak faham tentang marketing plan, buat follow up, datang meeting, duplicate dan belajar untuk mengajar dia punya downline. Ini bendanya banyak, benda proses ni. Nampak susah kan? Tapi sebenarnya bila kalau you dah biasa buat, benda ni jadi senang ni. Sangat senang. Dan bila semua upline, downline you tahu macam mana nak buat, kalau dia dah tahu, insyaAllah, you punya bisnes akan menjadi bisnes yang sangat menyenangkan hati. Dia tak ada benda yang hanky-panky. Kenapa jadi hanky-panky ni? Sebab semua benda you kena buat. Kan? Jadi sebenarnya, kunci dia ialah kena berikan ilmu yang cukup. Dan daripada ilmu tu, barulah dia boleh menjadi pengguna yang setia. Setia ni maksudnya tanpa you paksa-paksa, dia jadi pengguna yang setia. Dia tahu beli produk sendiri apa semua, jadi pengguna yang setia dan dia akan contribute kepada matlamat asas 3200 PV yang ada yang you sedang laksanakan. Barulah you boleh jana pendapatan yang stabil dan kukuh. Itu cara dia. Dia bermula dengan ilmu. Okey? Dan yang keempat, barulah kita kena beri khidmat servicing yang terbaik. To take months to find a customer. Second to lose one. Dia cakap apa? Maksudnya kita ni banyak spend tenaga masa untuk mencari customer tau. Tapi bila dia dah faham, dia dah jadi customer, dia yang sangat baik, yang setia, tiba-tiba dia hilang, dia akan hilang macam tu je. Jadi membazir tak modal yang kita dah keluarkan. Sebab tu kita kena beri khidmat servis yang terbaik supaya dia setia dengan kita sampai bila-bila. Okey? Jadi keterangan mengenai servis, kunci kepada bisnes yang berkembang ialah kita memberi khidmat yang ikhlas, yang jujur kepada downline dan prospek kita. Okay? Bantu downline kita sepanjang proses menggunakan produk. Okay? Digunakan produk, dia ada healing crisis ke apa semua ke, kita jangan lari. Kita kena continue bagi dia tenang, bagi dia ilmu. Okay? Kita pun jangan panik. Okay? Sebelum, semasa dan selepas. Okay? Kita kena beri servicing sebelum, semasa dan selepas pembentangan tu tadi. Okay? Continuously kena bagi. Okay, ini ada maksudnya sebelum je sibuk nak bagi, waktu dah dapat penaja, dah jadi ahli, kita tinggalkan dia terkotak-kanting, which is sebenarnya tak betul. Kita kena continuously bagi dia servicing. Lepas tu boleh berlaku sebelum dan selepas proses penjualan dan penajaan. Yang kelima, bantu downline untuk lebih faham tentang kehebatan dan kelebihan produk Shongho, dan juga jangan lupa kita kena juga kongsikan tentang peluang perniagaan yang ada di Shongho. Jangan kita show sendiri. Kita show sendiri, kita je seorang yang buat bisnes, kita tak share dengan orang lain, dengan downline kita. Saya ada downline kita, ada orang yang saya kenal, dia tak pernah share dengan orang ni, tiba-tiba orang tu pergi sign up dengan orang lain, kan? Jadi Shongho punya ahli, lepas tu dia buat bisnes lagi. Rugi tak? Bertahun-tahun kenal tapi dia tak pernah cerita pasal Shongho pun, pasal peluang buat bisnes. Sekali dia pergi register dengan orang lain, buat bisnes pula tu, lepas tu dia meletup, tiba-tiba jadi power. Kan rugi. Okay, so yang ini adalah baru dapat kita downline yang setia untuk, bukan setia sampai untuk 3-5 tahun je, tapi kita nak sampai selama-lamanya.
Jadi proses tu nak jadi setia sebab apa? Kerana downline faham. Kenapa dia downline dia faham? Kerana ilmu. Jadi kita bukan tawarkan harga yang murah, tapi kita menawarkan penyelesaian yang terbaik melalui produk yang berkualiti, jaminan keselamatan, penghantaran segera dan after sales service yang bagus. You kena ada benda ni. Kalau nak ikutkan yang awal ni macam produk ni memang semua dah ada dah. After sales service ni kita, sama ada kita ni bagus atau tak bagus buat bisnes ni. Okey, dan yang kelima dan yang terakhir, dalam proses servicing, apa jua perbezaan, cuba rapatkan. Okey, janganlah kita jauh-jauhkan. Kita rapatkan walaupun ada perbezaan. Okey, cari titik persamaan. Okey, walaupun ada perbezaan tu, kita cuba cari persamaan dan sentiasa bina dan tingkatkan perhubungan. Okey, ni keluarga kami lah, keluarga JTF. Ni adalah aktiviti yang kami buat. Lepas tu ni ada dekat ni terbaru ni kat Kelang. Ni kita pergi majlis kahwin dan sebagainya. Okey. Ini ada aktiviti yang sebenarnya boleh membina hubungan yang baik. Kalau you show sendiri aja dengan you punya kat family aja, memang you takkan you punya network tak boleh berkembang. You kena spend time dengan you punya downline ataupun you punya business lah. Sebabnya business. Kita melibatkan, kalau cerita pasal business, ia melibatkan manusia. Dan bila cerita pasal manusia, melibatkan hubungan. Kalau kita ada hubungan yang baik macam ni, insyaAllah bisnes kita akan berkembang dengan baik. Jadi kesimpulan dia, kesihatan, kekayaan dan kejayaan hanya akan berlaku kita melakukan dengan ilmu. Tanpa ilmu, kita tidak akan ke mana-mana walaupun ada skill yang bagus. Yang kedua, mulakan perniagaan Syahor dengan mindset dan sikap yang jujur dan betul. Okay, saya dah cakap awal-awal tadi kan, kena betulkan mindset dan sikap dulu. Yang ketiga, kenal pasti matlamat dan goal yang perlu dicapai. Laksanakan gerak kerja secara berkumpulan dengan menggunakan kaedah yang upline ajarkan. Okay. Yang keempat, menjadi downline yang teachable dan rajin. Dan yang kelima, aktif menjalankan aktiviti selling, sponsoring, servicing dengan bantuan tools yang tepat serta bina hubungan yang baik sesama ahli kumpulan dan orang lain. Jadi apakah kata Gold Diamond Patrick? Tahu tak Gold Diamond Patrick ni siapa? Dia salah seorang usahawan Syahor yang antara yang terlama dekat Syahor. Okey. Saya dipahamkan income dia sebulan 500,000. Kan 500,000, saya tahu macam mana lah punya banyaknya 500,000 sebulan tau, bukan 500 tahun, 500,000 setahun. Jadi dia cakap dekat sini sesungguhnya tidak susah untuk berjaya di Syahor. Okey. Anda hanya perlu melakukan perkara yang asas yang mudah setiap hari, iaitu melakukan jualan runcit, merekrut dan memberikan perkhidmatan. Okey, betul tak saya cakap 3 perkara tu. Ramai orang terlepas pandang tentang perbuatan asas yang mudah ini, misalnya merungut bahawa menghadiri perjumpaan, membaca untuk menambahkan pengetahuan, menghubungi orang lain secara aktif amat menyusahkan, kan? Nak jumpa orang malas, kan? Kata benda tu susah. Semua ini akan menghalang kejayaan. Okey? Nak income 500,000, kena kerja macam 500,000 lah, kan? Jangan kerja macam mindset orang kerja 1,000 kena gaji. Tak boleh. Dia tak boleh banyak komplain. Dia kena buat. Okay? Jadi apabila orang lain sudah berjaya, orang yang merungut masih merungut lagi dan terus mengabaikan perkara yang mudah yang perlu dilakukan. Dia terus merungut, kan? Kalau orang merungut ni saya biarkan aja dulu. Sampai dia betulkan dia punya sikap tu, barulah saya datang balik. Sebab apa bukan sebab saya nak ignore dia, tidak, tapi kita nak jaga kita punya energi. Okay? Kita tak nak salurkan energi kita ke tempat yang sia-sia. Okay? Pengabaian ialah jenis penyakit yang berjangkit. Okay? Bila anda mengabaikan perkara asas yang mudah, anda tidak akan nampak hasilnya. Semakin tidak nampak hasilnya, anda akan hilang kepercayaan, hilang keyakinan, anda tidak mahu meneruskan lagi kerana sudah tiada keyakinan. Okay? Akhirnya ia menjadi satu persekitaran yang memudaratkan, yang boleh berjangkit dan menjejaskan seluruh rangkaian, malah meruntuhkan rangkaian. Ini masalah lah. Bila dia buat cara dia tak betul, dah tak betul daripada awal, lama-lama dia penat tau, dia boring. Dia tak ada nampak hasil. Jadi minta nampak hasil, nanti dia rasa macam hilang keyakinan. Yang Syahor ni betul ke boleh mendatangkan income yang baik. Kan? Jadi bila dia kata macam tu, dia akan rasa hilang keyakinan, dia akan jadi toksik kepada persekitaran dia sendiri. Okey? Dan kepada seluruh rangkaian dia sendiri. Okey, maka jangan sekali-kali membiarkan pengabaian menggagalkan kehidupan kita. Mulai hari ini, bertindaklah. Bertindak dan terus bertindak. Dan anda ingin mengubah kehidupan, maka bertabahlah untuk melakukan perbuatan asas yang mudah. Kehidupan kita menjadi mundur kerana kita membiarkan diri kita mundur ketika kita telah melakukan yang terbaik, dan perbuatan ini akan menyebabkan hasil jualan kita merosot. Okey? Dan kejayaan ialah ketabahan yang berterusan, terus memajukan diri dan terus bertindak, ditambah lagi dengan tindakan yang bersungguh-sungguh serta keyakinan dan hasrat yang teguh. Okey?
So kita kena yakin dengan bisnes yang kita buat. Jadi apa yang kita semai, itulah yang kita akan tuai. Okey, apa yang kita buat, itulah yang kita akan dapat. Okey, dan kalau kita buat semua tu dengan sikap dan mindset yang betul, okey, dia akan merubah segala-galanya. Okey, kita punya income akan berubah, kita punya kebebasan akan berubah, kesihatan kita akan berubah. Okey, dengan itu saya akhiri session saya pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan pada Iskandar. Okay, baik abang. Okay, terima kasih bang perkongsian mantap bang Mantap, saya ke? suka betul perkongsian. Mantap kan. Memang mantap. Oh tak ada tanda apa, tak ada titik terus kan. Tak berat bang Hey, Okey, Kak Ina okey dah. Bang. Siapa tu? Kak Ina Okey, dah sampai rumah. Apa dia? dah. Dah sampai Jitra. Wah, Alhamdulillah sampai Jitra. Ngam-ngam saya sampai Balik kampung. Kak Ina dah sampai sana ya. Abang tu ke siapa? Okey. Okey. Ada soalan tak? Very good. Grup JTF conduct semalam ni. Okey. Dari mula sampai ke last. MC pun sangat bagus. Sangat ceria. Boleh jadi MC lagi. Alhamdulillah. Info produk pun sangat bagus. Tengok. Sangat bagus. Boleh buat lagi. Abang. Okey. Tu. Ya, ada apa-apa siapa nak cakap apa? Ada siapa-siapa? Tak ada kot. Dah malam. Bukan tu, okey biasa saya cakap dulu Okey, untuk perkongsian abang tadi saya suka dengan macam abang kata tadi. Selagi tak makan tidur ingat Shonho, selagi tu tak payah buat. Betul tak bang? Tak payah buat. Buang masa ni. So, buat masa ni saya belum ke tahap tu tapi saya nak buat. Buat masa ni lah. Alhamdulillah. Okey, so yang kedua ikut bodoh-bodoh maksud abang macam ni kan? Ikut bodoh-bodoh buat gila-gila, betul tak? Betul. Buat gila-gila kan? betul lah. Okey, so yang nombor 3 yang saya suka naikkan value dalam dia. Itu saya setuju sebab apa? Selagi kita tak naikkan value, selagi tak ada ilmu, memang kita tak boleh nak grow. Memang kita tak boleh dapatkan income T20 tu memang susah sikit. Memang susah sebab ilmu tak ada. Okey. Dia tak ada Sekarang shortcut. saya betul. Dia memang tak Ada ada shortcut shortcut. tapi dengan adanya abang kat sini, abang yang akan tolong kita supaya kita boleh shortcut untuk berjaya. Betul. Amboi. Okey, apa-apa pun okey. Dah pukul 11.44 dah So tahniah kat anda semua sebab boleh bertahan boleh bertahan padahal sampai pukul 11 kan tapi boleh bertahan sampai 44 minit. Minta maaf lah sebab kita mencuri masa anda semua. So masa pun dah mencuri kita Tak, bukan mencuri kita, mencuri saya dah begitu ayam. Okey. Okey, kita nak ambil gambar. Ambil gambar, okey boleh. Macam mana ambil gambar? Siapa nak ambil gambar? Semua kena ambil Saya video. ambil Apa saya ambil? Apa boleh buka kamera? Buka kamera. Buka kamera. Saya boleh screenshot. Sebab saya nak screenshot je. Okey abang. Siapa? Oh tak wajib buka kamera kan boleh. Dia kena buka lah. Kalau boleh buka lah. Okey, okey. siapa nak buka boleh buka. Okey, 1, 2, 3. Okey. Ada Ridwan. Hilang yang tak ada tadi. Okey, sorry. 1, 2, 3. Okey, one more. Page nombor 2. 1, 2, 3. Okey dah. Serahkan pada Iskandar. Okey, so saya tutup dengan majlis ni okey, dengan macam doa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bis shawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Tabarakallah. Okey, bye. Okey, bye. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam.